Ada non-muslim sering berkata Alhamdulillah. Apa tindakan kita? Alhamdulillah sudah jadi istilah bahasa Indonesia. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas masalah yang dianggap sensitif di Malaysia, tapi tidak menjadi perdebatan di Indonesia, yakni penggunaan kata Allah dan sejenisnya oleh non-muslim. Di Malaysia, terutama di Semenanjung, hal ini memang jadi masalah. Yuk kita simak video berikut ini. Tidak hormat sensitiviti agama Islam dan menghina. Itu perkataan tepat buat ahli Parlimen Teluk Intan, Nga Komeng yang baru-baru ini mencetuskan kontroversi apabila membuat ucapan Hari Pongal di aplikasi X menggunakan nama ilahi. Demikian yang dinyatakan Setiausaha Majlis Ulama Islam MUIS, Ustaz Ahmad Syamil Isa, yang dengan melihat ciapan itu seolah-olah mahu mencabar kesabaran umat Islam di Malaysia yang tiada berkesudahan sejak kebelakangan ini. Mengenai statement ataupun ciapan yang dibuat oleh YB Nga Komeng ini, yang pertama kita dapat lihat beliau sangat tidak menghormati sensitiviti masyarakat rakyat Malaysia yang beragama Islam, lebih-lebih lagi orang Melayu, khususnya orang Melayu, kerana mengeluarkan satu unsur penghinaan. Di sana ada unsur penghinaan terhadap agama Islam sendiri yang menyatakan dengan jelas bahawa agama Islam adalah agama yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang redha satu-satunya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan agama-agama lain tidak, Tuhan tidak redha dengan agama lain. Menurut Ustaz Syamil, apabila Nga Komeng menyebut perkataan ilahi, maka beliau menyebut secara konteks agama Islam, iaitu ilahi itu bermaksud Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Tuhan mereka, dia tak panggil ilahi, dia akan panggil Tuhan mereka lah Tuhan. Kalau Kristian, Tuhan Yesus. Kalau yang Hindu adalah dia punya Siva ke Brahma ke kan. Jadi bila disebut tu ilahi, itu memang merujuk kepada Tuhan yang dipercayai oleh orang Islam. Jadi yang pertama, dia telah menyatakan satu penghinaan yang jelas terhadap agama kita. Beliau berkata demikian ketika dihubungi TV Pertiwi bagi mengulas isu ahli Parlimen Teluk Intan Nga Komeng yang menulis ucapan selamat Hari Pongal menerusi ciapan di platform X yang menggunakan perkataan ilahi semalam. Menurut Ustaz Syamil, Nga Komeng juga dilihat cuba untuk menyamaratakan atau melihat konteks ini sebagai satu usaha pluralisme secara tersirat dan tersurat, seolah Tuhan orang Islam memberkati perayaan orang bukan Islam. Di sisi kita memang jelas ia adalah suatu yang ditegah untuk diraikan, bahkan ditegah untuk dihadiri pun mana-mana sebarang perayaan-perayaan yang bukan milik orang Islam, perayaan keagamaan. Dan yang ketiga, kita dapat saya tengok beliau cuba untuk menukar, nak tukarkan seolah-olah ada satu usaha normalisasi supaya seolah-olah tidak ada masalah untuk kita melanggar identiti yang sedia ada. Identiti sedia ada adalah identiti kenegaraan Islam, yang memberi larangan tertentu atas kalimah-kalimah tertentu yang hanya digunakan pakai oleh orang Islam demi mengelakkan kekeliruan. Jadi bila beliau cuba merojakkan perkara itu, jadi seolah-olah di sana ada usaha secara tersirat di dalam menentang identiti kenegaraan yang sedia ada. Sebelum ini, tular di media sosial tangkap layar hantaran yang dipercayai dari laman Twitter X, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Komeng yang menyebut perkataan ilahi dalam satu ciapan beserta poster ucapan sambutan Pongal. Itulah masalah yang selalu jadi persoalan di Malaysia. Tapi, penggunaan kata Allah dan sejenisnya kini tidak menjadi masalah di Sabah dan Sarawak. Masalah tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Tinggi, dan pemerintah Anwar Ibrahim tampaknya tidak melakukan banding atau perlawanan ke Mahkamah Rayuan, yakni mahkamah yang berada di atas Mahkamah Tinggi. Mari kita simak video berikut ini. Penggunaan kalimah Allah oleh penganut Kristian dalam penerbitan bahan agama mereka hanya terpakai di negeri Sarawak, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Anwar berkata penjelasan berkaitan keputusan kerajaan itu juga sudah dijelaskan
oleh Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail awal hari ini. Bagaimanapun, keputusan itu tidak boleh terpakai di Melaka, Pulau Pinang dan Selangor. Beliau berkata demikian pada Majlis Sambutan Aidilfitri Perpaduan Madani Anjuran Pertubuhan Prihatin Anak Melaka bersama Polis Diraja Malaysia PDRM di Dewan Bunga Tanjung Tanjung Minyak di sini. Hadir sama Ketua Menteri Melaka Abdul Rauf Yusof, Timbalan Ketua Polis Negara Razarudin Husin dan Ketua Polis Melaka Zainul Samah. Anwar berkata demikian ketika diminta mengulas keputusan Kementerian Dalam Negeri KDN menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi. Terdahulu Mahkamah Tinggi memutuskan penganut agama Kristian boleh menggunakan kalimah Allah dan 3 perkataan Arab yang lain dalam penerbitan bahan agama mereka bagi tujuan pembelajaran. Ahad lalu, media melaporkan KDN dan Kerajaan Malaysia menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang memutuskan bahawa penganut agama Kristian boleh menggunakan kalimah Allah dan 3 perkataan Arab yang lain, Baitullah, Kaabah dan solat dalam penerbitan bahan agama mereka bagi tujuan pendidikan. Kita faham Sarawak dulu dia tak terikat dengan keputusan Perdana Negeri. Dia tak boleh terpakai di Melaka atau Pulau Pinang atau Selangor, tak. Ini hanya khusus untuk kes Sarawak yang dah kita kalah dalam kes awal. Kerana di Sarawak memang diputuskan oleh negeri begitu rupa. Kita kena faham. Jadi saya ingat penjelasan Tok Seri Saifuddin tadi. Tanjung Karang faham dan Sultan Selangor itu Sultan kamu di negeri Selangor. Baca apa yang Sultan Selangor sebut, iaitu dalam soal perakuan kabinet tentang tidak membolehkan Allah digunakan di semenanjung tanah Melayu diperkenan. Kemudian kelonggaran untuk Sabah Sarawak saya jelaskan, dan kemudian oleh kerana ada pindaan, tuanku memberi pandangan sebaiknya pindaan yang nak dicadangkan itu atau memperkemas peraturan itu sebaiknya dibawa dulu kepada Majlis Kemajuan Islam supaya tuanku sendiri akan persembah kepada Majlis Raja-Raja. Apa yang bertentangan ni? Nak putar belit, nak tipu rakyat sebab apa? Nak dapat keuntungan politik, jangan dengan menipu. Itu memang kerja dia, PM. Jadi itu yang saya nak jelaskan. Dia ada 2 perkara yang berbeza. Yang betul. Pertama, kenyataan yang dirujuk kepada rayuan kepada mahkamah yang ditarik. Yang kedua, tentang pindaan yang kita rujuk semula kepada Majlis Raja-Raja ini tentang pindaan. Yang kita peraku itu keputusan Raja-Raja Melayu yang dulu. Sekarang bila ada usaha nak memperkemas, nak membatalkan peraturan, itu yang kita rujuk. Tetapi Sultan Selangor berpendapat dan saya bersetuju dengan pandangan tuanku Sultan Selangor, iaitu lebih baik kita lihat yang teliti itu di Majlis Kemajuan Islam, kemudian diangkat untuk pertimbangan raja-raja. Dan dia sebut, baginda menyebut, tidak dipikirkan ada masalah sama sekali kerana keputusan itu akan memperakui keputusan Majlis Raja Melayu yang terdahulu dan akan hanya memperkemas supaya jangan ada kekeliruan, mempermudahkan tindakan oleh badan penguatkuasaan. Jadi itu yang saya buat. Selanjutnya, marilah kita simak pendapat Ustadz dari Indonesia mengenai hal serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada non-muslim sering berkata Alhamdulillah. Apa tindakan kita sebagai umat Islam? Alhamdulillah sudah jadi istilah bahasa Indonesia. Alhamdulillah, Assalamualaikum, sudah jadi ungkapan bahasa Indonesia. Jadi kalau ada non-muslim mengatakan Alhamdulillah, itu sebenarnya dia sedang mengatakan puji kepada Tuhan. Dia tidak sedang mengolok-olok agama kita. Cuman dalam ajaran Islam dia tidak dapat pahala. Kita kalau mengucapkan Alhamdulillah dicatat oleh malaikat. Syaratnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang tidak bersyahadat maka tidak diterima amalnya. Syarat pertama bersyahadat. Makanya masuk Islam bersyahadat, khitan, salat, zakat, puasa, haji belakangan. Syarat yang pertama mengakui Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab.
Begitulah guys, masalah yang amat sensitif di Malaysia, tapi di Indonesia tidaklah jadi perdebatan. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.